Arkanul imani sittatun, bermula segala rukun iman itu. Rukun iman itu dia nak bilang sittatun, 6 perkara. Pertama, antu'mina billahi, bahawa engkau percaya padanya Allah Ta'ala, wa malaikatihi, dan kedua percaya pada sekalian malaikatnya, wa kutubihi, dan ketiga percaya pada sekalian kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan keempat percaya kepada sekalian rasulnya, wal yaumil akhiri, dan kelima percaya pada hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan keenam percaya pada takdir Allah Ta'ala, baiknya dan dia sebut sini dan jahatnya dan buruknya lah. Baik lawan jahat, baik lawan buruk. Semua dua-dua tu, hak mana dua-dua tu baik ataupun tak baik, daripada Allah Ta'ala. Semuanya daripada Allah. Jadi itu cukuplah. Rukun 6, rukun iman 6 perkara. Kita tengok sesuatu dah. Tak masuk lagi bab kita ni. Ni baru mukaddimah. Dulu ni dia bicara pasal rukun Islam, dia bila sesuatu. Lepas ni dia nak bila rukun iman pula. Nak suruh kita kejap lah. Nak suruh kita kemah pergi. Kemudian baru dia nak masuk. Lepas ni tak masuk lagi ni, dia nak urah bab la ilaha illallah pula. Lepas tu baru dia akan masuk maudhu' ataupun tajuk kita ni. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita ini, kitab Safinatun Najah fi Ilmil Fiqh Imam Asy-Syafi'i, karangan Syekh Sulaim Al-Hadrami. Jadi kita telah masuk pada perkara membincangkan rukun iman. Rukun iman katanya tadi 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama, antu'mina billah, bahawasanya tu'mina tu engkau, maknanya kita lah, kita beriman dengan Allah. Ni benda kita tahu belaka dah ni. Cuma maknanya kita nak royak kot pasal kita pula. Sudut pandang dan kita hafal dah ni. Kalau tak hafal tak mari sini ni berkalilah. Ada. Syair dah. Cumanya mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan. Nak antu'mina billah, bahawasanya engkau beriman dengan Allah. Kemudian apa makna iman? Iman itu apa dia? Iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Baru iman. Iman sebutir itu ialah dia ada rukun pula tu. Rukun bahasa tu rukun iman tu ni tu je. Dalam pengertian bahasa supaya kita hadam, kita faham molek. Iman itu maknanya dalam hati, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Maknanya kita tak kata dok membenar. Membenar ni maknanya kita kata betul. Membenar dalam hati kita tu, bukan mulut ni, tak aci mulut. Dia mau percaya kepada Allah, percaya. Tak masuk dalam tak sah iman. Kena belajar biar lekat dalam hati. Gapo dia nak lekat? Percaya, membenarkan lah kalau dengan Allah gak bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak. Jadi membenarkan dengan hati. Yang kedua, ikrar, royak, bagi tahu dengan lidah, bil lisan. Yang ketiga, al-amal bil jawarih, beramal dengan anggota.
Anggota ni anggota kita lah. Mata, hidung, telinga, mulut, panca indera kita, faraj, perut, semua sekali lah, kaki, tangan, semua anggota kita tu lah. Tak, beramal, tunjuk bukti. Sebab tu dalam Al-Quran dia sebut innal ladina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Dia rekod tu, dia tak ada pisah-pisah. Tak boleh kita nak kata demo orang Islam, kau orang Islam. Demo percaya kepada Allah, kau percaya kepada Allah. Demo adalah mayat, kau tak payah mayat. Demo ialah buat Islam, kau tak payah buat Islam. Tak boleh. Dia kena, maknanya kena tunjukkan iman kita tu melalui melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah. Tu baru nampak beriman. Tu. Jadi tamu yang kedua, iman tu sendiri maknanya kita at-tasdiq, membenarkan. Apa pula membenarkan tu? Benar tu maknanya ayya'taqid, i'tiqadan, kena sipu dengan satu simpulan, kena kemah. Sipu tali tu kan, kalau dia sipu molek kejap, kemah kemeng, tak boleh nak bongkar dah. Kena sipu, kena pegang, kena sipu ke apa dia? Satu simpulan iman. Tak? Sipu dengan yakin dan jazam. Dia yakin dan jazam. Yakin ngerti. Jazam ni kalau kita ngaji akidah dipanggil putuh. Putuh ni makna dia bukan tiga tangga. Maknanya keputusan tu kan. Kalau kita buat mesyuarat kan ada keputusan. Kita putuh. Maknanya tak nak lagi dah. Keputusan dah ni. Maknanya kita pegang dalam hati kita dan kita putuskan dalam hati kita gitu-gitu. Tu iman. Pisah dia tajam. Dia boleh meluka. Memang dalam hati kita memang percaya bahawa pisah tu boleh melukakan. Sebab tu kalau budak-budak baru, makna budak-budak kecil main pisah, kita marah. Sebab dia tak tahu berapa lagi pisah tu, akibat dia tu. Kita tahu dah. Hak tahu tu nama dia kita buat keputusan dalam hati kita. Itu maknanya tasdik. I'tiqad kita dengan yakin. Ada bila sebut yakin ni pula, ya yakin ni tidak masuk, tidak maknanya ia berada kepercayaan itu. Percaya. Kalau kita nama percaya atas dik, dia ada tingkat dia. Nah, tingkat tinggi sekali yakin, 100% percaya. Ada 100% kita percaya. Turun bawah sikit dia panggil zon. Ada. Hak tu percaya tapi namakan ada sikit-sikit. Ada sikit-sikit ketidakpercayaan. Yang ke bawah lagi syak 50-50. Dia mau percaya ke? Ya Allah kau berapa? Peratusan 50% ya. Duduk main lagu tu tak boleh. Dalam beriman ni tak boleh. Dia kena pergi sampai yakin. Pakai lu waham. Ya Allah sengoti buah kali. Main buah kali waham. Maknanya tu peringkat percaya paling bawah sekali. Semua ketiga-tiga tu waham, syak, zon. Kalau kita dalam beriman dengan Allah dan segala rukun iman tu, kalau kita duduk dalam bab tu, tak sah iman kita. Kita kena duduk dalam tahap yakin 100%. Ada kan? Lepas tu iman tu pula sendiri, yang ketiga, berapa? 3 dah. Dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat iman tu sendiri. Sebab tu dia nak ngaji kita pekoh, kau nak ngaji tasawuf, kau nak ngaji apa pun dia kena kukuh dulu akidah. Sebab dia fardu ain. Ada wajib. Jadi peringkat iman ni ada 5 dah. Pertama dia panggil iman taklid. Iman ni yazidu wa yanqusu. Iman ni dia boleh tambah, dia boleh kurang. Bertambah dengan apa dia? Al-imanu yazidu bit-ta'ah. Bila kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka iman tu, tahap kepercayaan dalam hati kita tu, dia meningkat. Wa yanqusu bil maksiyah, dan dia kurang dengan maksiat. Bila kita buat maksiat, langgar perintah Allah, maka dia jatuh, dia kurang dalam hati. Jadi tingkatan iman ni dia ada 5.
Hak paling bawah sekali, tapi yakin dah tu. Tapi dia ada hak yakin 100% pula, ada dia punya level pula, ada dia punya tingkatan pula. Pertama sekali dia panggil taklid. Taklid ni ikut orang. Dia mau percaya Allah ada, percaya. Lagu mana dia mau percaya? Tahu orang duk kata belakang, tu imam kata Allah ada, ustaz kata Allah ada, pakar kata Allah ada juga. Tu taklid. Nah, ikut saja orang lain. Tanpa dia tahu dalil akal pun dia tak mikir dalil nakal. Akal dengan nakal. Bukan akal. Tu nakli. Nakli ni maknanya Quran hadis. Ada. Cuma orang mari dalil tu kan dia mau pegang tu ayat Quran ayat hadis. Tak tahu kata. Tu maknanya iman taklid. Hak ni dia sah, tapi daripada hari ke hari, masa ke masa dia berdosa dan dianggap buat maksiat kepada Allah Ta'ala kalau tak belajar. Duduk kederak mengaku bahawa Tuhan ada semua tu sekali, Nabi tu giat-giat, malaikat tu giat-giat, ambil iktibar hak orang kata jah, ada duk gagah hak orang royak saja jah, kita tak belajar sendiri, dia duk dosa. Pak kalau tak belajar, tak kena, dah tak belajar. Ada. Pak kalau tak dengar, tadi dengar juga orang kata, dengar juga orang royak, pak kalau tak dengar ke abuk. Tak ada. Tak ada. Dia semua benda ni tuan-tuan kena belajar. Jangan kita kata kalau bab agama kat di pandangan sendiri, dok. Kita nak pandang menulis, nak pandang baca, kita pergi ngaji sekolah. Pra sekolah baik, sekolah rendah baik. Nak suruh boleh pergi kalan ni. Ingat kemudah nak pergi kalan, nak belajar dulu. Mula-mula kurang tu orang suruh buat garis lurus, kita pergi buat bulat dah. Lepas tu kan, boleh. Kalau setahun nak pergi kalan, nak pergi pensel ni pun kita kena belajar apa benda-benda akidah, benda tak si belajar. Begitu juga perkara-perkara fiqh, perkara-perkara kita ni kita fiqh. Perkara-perkara cuci hati, tasawuf. Jangan kita kata tasawuf ni benda dalil-dalil batin. Tak payah ngaji tak apa. Tak boleh. Kena belajar. Kena belajar semua sebab kita lahir daripada tak tahu apa satu. Boleh menyusu, menangis, tu je lah. Tak, budak boleh buat. Dia lapar pun dia menangis. Dia nak tidur pun dia menangis. Sama tu lah kalau sakit. Sakit kau kuat menangis. Tu budak. Jadi budak itulah dia akan jadi dewasa. Dia akan jadi orang tua. Dia akan jadi pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat dan sebagainya. Kalau tak mengaji, tak kenal Allah Ta'ala, tak betul. Kalau hati tidak cuci, tak mengaji ubat-ubat penawar bagi hati, duk riak situ, sombong situ, dia tak tahu tu sombong dah. Kalau dia duk buat kira tu sombong dah, dia tak tahu pun sombong lagi tu. Dia kena perinci sesa sombong tu makna dia berapa, ciri-ciri dia berapa. Dia kena ngaji sesa baru dia boleh atasi benda tu. Engkau dia tahu. Kalau tak mengaji tak tahu. Kadang-kadang sungguh buatan nak mengaji untuk kena alih bontok ABC 1 2 3. Hak bahagia kena Allah, bahagia kena hati budi sendiri, bahagia kena perangai sendiri, tak atap sungguh. Mula-mula tahap pertama iman taklid, ikut-ikut orang. Yang kedua iman ilmu. Ni iman ilmu tu dia tahu perkara-perkara akidah dengan yakin, disertakan dengan dalil. Ada dalil Tuhan ada kau berapa kau dalil Quran, adik kau dalil akal buat mikir. Dia mikir guna dalil tu kejap. Tak. Tapi iman dua-dua ni taklid, bahkan iman ilmu ngaji sekalipun dia panggil masih lagi iman kadar tu terlindung lagi daripada Allah. Daripada zat Allah. Kita memang tak boleh nak ngaji zat Allah ni. Tak boleh nak fikir pun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya bila kita mengaji, kalau kita mengaji setakat kena dalil je, habis banyak kitab pun baru kalau setakat kena dalil akli nakli, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan buka lagi hijab, masih lagi tutup. Tapi akan nampak juga.
Nampak gapo dia? Nampaklah Allah janji pahala gapo dia, barzah gapo dia, Allah Subhanahu sifat dan nampak juga. Bila nampak tu? Bila mati. Dia mati payah dah. Tidak. Pakai makan mana ada. Engkau mati dah balik tak ada iman ada. Tetapi tingkatan iman yang diperolehi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, tingkatan kepercayaan, keyakinan dia tu sampai 3 tahap hak kita nak sebut ni. Hak ni belum mati dia kenal Allah. Dia kenal, dia boleh tahu, dia boleh kenal dengan ain basirah, dengan mata hati, orang Melayu sebut mata hati. Iaitu yang ketiga iman a'yan. Ainul yaqin. Ni iman dia kenal Allah Subhanahu wa taala, hatinya sentiasa muraqabah dia panggil. Iman muraqabah. Muraqabah ni gapo dia? Hatinya ni tak lalai kepada Allah walaupun satu saat. Kita hamba. Kita kat ketika molek gini, duk atas masjid gini teringat ke Allah. Tapi kalau Allah uji dengan ujian yang berat-berat, na'udzubillah, contoh. Kadang-kadang Allah uji contoh dengan sepak kau nyupuh dah. Contoh. Bakso batu ni tak nampak Allah dah. Tak nampak dah padahal Allah belaka tu. Kan? Imam muraqabah ni orang dapat anugerah Allah, dia beriman kepada Allah, dia ada iman, dia tu tahap muraqabah. Lah mana pun dia tidak ada gosah sekirap pun. Tak ada kelusuh. Innal ladzina amanu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak ada bagi mereka itu, maknanya la khaufun 'alaihim, tak takut, wa lahum yahzanun, dan tak sedih. Itu ayat Quran. Tak takut kau apa? Tak takut benda depan. Kemudian tak perah ataupun tak sedih benda hak lepas tu. Tu dia imam muraqabah. Yang ketiga, yang keempat, iman dia panggil haqqul yaqin. Hak ni maknanya sengotilah. Hakikat dia tahu dah. Dia panggil dia dapat melihat Allah dengan mata hatinya. Sudah kira dah. Kenal dengan tidak Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah bila dia lihat semua depan dia tu, dia hanya nampak Allah. Dia nampak kebesaran Allah. Tengok manusia comel, nampak besarnya Allah. Hak ni ada kurang pun nampak besarnya Allah. Pada dia jumpa orang kaya dengan orang miskin serupa. Semuanya gerak-gerik Allah Subhanahu wa taala, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala molek berlaku. Tak pergi dah ni. Dia duduk, dia panggil, dia kenal sangat. Tak kenal. Dia kenal ni tuan-tuan dan puan-puan. Tak nanti kau kelih. Kau kita kenal orang kelih. Ketika kita muda ni betul lah. Kau kenal demo kelih bak tahu dah. Tengok jalan tahu dah, muka tengok dengan mata. Bila siapa satu perekat, tak nampak dah mata. Tapi kalau dia mari sayang kita, yang kecil lagi duduk sayang dengan dia, you salah kena dah. Assalamualaikum. Demo lama tak jumpa yang kau tak ada dah. Nampak ke demo? Tak nampak dah. Cik suruh tengok, kena juga tu. Bukan kena dengan mata tu. Kadang-kadang mata tak ada, mata tak nampak kabut. Tapi suara kena. Tu berekat. Kena dengan suara. Kalau tadi kalau mengenai mata dia kena ada cahaya, ada warna, kena terang, ada. Yang dengan suara tu kena ada suara. Kena ada getaran siapa ke telinga dia. Kadang-kadang kena dengan sentuhan. Cuba tengok orang buta tu. Kalau dia beli kedai kita, gos ria, dia wi gos 10 ria. Kita wi klik nyucus gos ria. Mari lapar lagi lah. Beli gos ria kata dia. Aku ikut 10 ria tadi. Apa cucu seria? Cucu milih ria kata dia. Kita kita 4 keping. Ada 4 keping, sekeping go 5 ria. Sekeping 3 keping go seria. Jadi berapa 8 ria. Seria lagi atau seria lagi. Dia bagi mana dia cek tu. Panjang lebar. Dia boleh kena. Pak Allah Taala nak kena dengan mata dok, nak kena dengan telinga dok, nak kena dengan setut dok, tapi boleh kena dengan ilmu insya-Allah.
Dia ada alat belakang tuan-tuan. Kenal Allah dengan ilmu. Pahala ilmu tu, oh ni ilmu maknanya kalau dia tu hebui kena semua. Lepas tu dia mereka ilmu ni. Tak, dia tengok gapo sekarang atas dunia ni. Mau mana sebut ya benarnya. Tapi kita insya-Allah lah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini semua perikat daripada 3, 4, 5 ni semuanya anugerah Allah. Dia bui kepada siapa dia kandung. Nabi-nabi rasul-rasul dia bui ya. Hak sebab kita pada nama waliullah, wali-wali Allah. Gapo semua sekarang ni bawa dia tenang belaka. Tak ada keluh kesah ke abuk sebab dia nampak Allah. Maksud dia kira lah. Allah tak nampak. Tak, dia nampak pada dia kena faham. Nama kan sesak dah ustaz tu mengajar nampak tu haiwan pula bukan nampak dengan mata, bukan nampak dengan telinga, bukan kenal dengan mata, bukan kenal dengan telinga, bukan kenal dengan sentuhan, tapi kenal dengan ilmu. Oh, bisanya ilmu. Itulah ilmu kurniaan Allah. Tu pun ilmu hak boleh ke manusia tu kalau nak ukur dengan air laut. Kalau air laut tu ilmu Allah, ilmu hak boleh ke kita tu mana-mana celup jari di air laut, hak lekat situ je. Hak lekat di jari je ilmu kita. Pun begitu dengan ilmu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selamat dunia akhirat. Tu tengok ilmu. Jadi dia musyahadah. Dia nampak. Yakin sungguh. Kemudian yang terakhir sekali atau hakul yakin. Ni pun jenis perkataan sama aja, cuma dia punya lafaz berbeza. Tu iman al-haq, hani iman hakikat. Dia orang hakikat dalam ni. Iaitu merasa fana, lebu, maknanya diri dia tu telah cair matah. Tak, kerana ingatkan Allah dan mabuk. Mabuk nak siapa pun. Nak kata. Tak, mabuk tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Kita sebut 3 yang terakhir itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Hak inilah kadang-kadang orang dia menafikan orang lain sebab dia seolah-olah dia ingat ke ilmu dalam buku saja. Bila orang bercakap kadang-kadang bersalahan dengan apa yang dia pegang, dia kata tak betul selalu. Padahal ilmu masing-masing kita ni bukan banyak mana nak banding dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita mengaji begini dan hak kita mengaji lelek-lelek tu pun bukan 100% kita faham. Sama telahlah pula kalau orang lain boleh kata biar kita tak faham langsung. Jangan komen kita pakat ngaji senang. Ni mengaji sikit, lepas tu cara kena tepik. Orang tu sesat, orang ni bid'ah, macam-macam. Orang ni khurafat. Jadi bila kita mengaji kata iman kita tu, hak 5 tadi tu, kita sebagai seorang Islam mukmin ni hak mana hak kita perlu hak nak suruh lepas wajib-wajib kita tu. Sebab kita wajib percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak lepas wajib syarat tu. Supaya kita tidak berdosa dan tidak diiqab, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Hak mana? Iman tahap mana? Dia kata iman pada tahap pertama dan kedua. Cuma pertama tu dia ada dah iman. Mati insya-Allah dengan izin Allah masuk syurga. Cumanya tak cukup duk dosa-dosa sokmo. Dia kena pergi siapa iman yang kedua iaitu iman dengan ilmu. Apa mana iman dengan ilmu? Tahu dalil-dalil. Bila tahu dengan dalil juga kemah tak gogek dah lah. Makan nasi kita makan nasi sajalah. Kita kena buhai pula baji. Buhai juga sedau. Kemah molek tu kan. Ada. Kalau makan saja kadang-kadang tengah-tengah makan minum dah air. Ini mengaji tak kenal Allah setakat. Orang tanya siapa dia Tuhan demo? Allah. Setakat tu ya. Lagu mana dalil? Tak tahu kawan kata dia. Waktu pusat. Tapi kalau boleh pergi pas-pas tahap dalil, tu afdal. Dan itulah yang untuk melepaskan kita daripada dosa. Dan kalau yang pertama tu kenal Allah Subhanahu Wa Taala dari segi maknanya dalil tu pula dia ada pula. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil dalil ijmali. Mana Allah ada, muka kita pun ada. Allah ada tak? Okay, kita ada, Allah tak ada. Gitu. Dan bagai-bagai semua ada pun ada tuai tak? Okay, kita cuma gini mu tak ada tuai. Pada dah ijmali dia panggil. Lepas ada dalil tu, dalil mikir tu, guna akal tu.
Tak nanti ke dalil ni kena ngapa si 420 siapa moralis semua. Oh banyak tukung sini. Macam-macam tu ada ni. Hak tu hak kecek-kecek, hak halu-halu hak kita duk ngaji si 420 tu, hak tu dia panggil fardu kifayah dah. Fardu kifayah. Maknanya dalam kampung kita ni kalau ada seorang mahir, lepas dosa. Sebab tu kita duduk Kelantan, banyak pondok-pondok kita kena bersyukur. Ada duduk ngaji, siang malam duduk ngapa, kena marah betul guru lagi, tak ingat. Kita lepas dosa. Tapi jangan agak kau orang semua lah bab fardu kifayah ni. Jangan kata orang lain kita tak payah. Bukan. Kita sebagai seorang mukallaf ni kadang kena Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sekadar ikut-ikut orang kata, nak tambah sikit lagi biar kita kenal dengan dalil. Paling tidak, kalau rukun iman tadi kan kena Allah Subhanahu Wa Taala, dalilnya ada alam ini. Kalau kita ada tak kata ada tuai, semua benda ada tuai kata gitu. Jadi boleh dah. Lekat dah. Engkau tu tak lama mana tu. Kalau dengan amalan ni baru dengan amalan ni pun boleh pergi dah tu. Tak payah mikir dah. Ada ni. Pergi lah ke mana? Kalau semua benda ada ni pada tuai tak kita macam gini tak ada tuai. Boleh tu cukup tu. Lepas fardu ain kita. Lepas fardu ain kita. Cumanya kalau mari ujian menggo email dia ada ujian. Bila mari ujian tu gak, kita kadang tu ialah kadang lah ke mana? Kadang tewas. Apa tadi? Kita nyami nak pergi masjid. Demo tak suruh pergi masjid. Marah kan. Tu kata apa? Kalau ada ni iman di tahap muraqabah, musyahadah, hakikat makrifat subhanallah. Buat gapo-gapo pun tak ada gapo-gapo. Sebab dia tahu dah, dia fana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni akan selamat bila kita mengaji, kita boleh beza di antara Allah dengan bukan Allah. Nak beza Allah dengan Allah ni, Allah dengan bukan Allah, Allah tu hak cipta, Allah tu al-khaliq, hak selain daripada dia tu makhluk lah kau. Mudah ya. Allah saja hak ada sengerti. Hak lain pada Allah Taala tu baru je ada lalu. Apa dia pun. Langit ke bumi ke tai ke kita ke malaikat ke syurga ke neraka ke baru berlaku. So dia je hak asal. Apa mari mana asal? Tak tanya mari mana. Bila tanya mari mana tu soalan demo tu tuju pada makhluk. Sebab tanya asal ni bagi makhluk. Ambo asal mana, ambo ustaz asal mana, tu muka ambo makhluk boleh tanya asal mari mana ni. Nak tanya Allah asal mari mana, tak kena soalan. Tak boleh beza soalan untuk al-khaliq dengan makhluk. Sebab tu ulama siput dah. Kalau kita bila kita mengaji akidah, bila kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam pemikiran kita tu kita boleh buang pak soalan ni selamat kita. Gapo dia soalan duduk mana, soalan lagu mana, soalan bila, soalan berapa. Dia panggil aina wa kaifa mata wa kam. Duk mana Allah soalan demo tu fail dah. Ada soalan salah dah. Masuk kedai tayar, tanya demo jual ikan berapa sekali. Kamu tak jual ikan kata dia. Jual tayar belakang, tayar motor, tayar kereta, tayar bah. Ada belakang demo nak tayar apa dia dah belakang. Tanya ikan kedai ni salah, soalan salah dah. Tak kena demo demo kita tanya kedai ikan ikan ke dia. Jelah berangan sebut. Mana ikan selah apa ada dia sebut jelah berangan bisa. Tanya soalan tu hidup mana salah dah soalan. Lagu mana tu salah dah. Lagu mana tu makhluk. Allah bukan gitu. Ada bila ada. Semua tu soalan untuk makhluk. Yang kedua beriman dengan para malaikatnya Allah. Dalam matan kata apa dia? Wa malaikatihi ay wa an tu'mina bi malaikatihi ay bi malaikatillah. Tu kita rungkai kitab ni. Wa malaikatihi dan huruf ataf dan apa dia? Malaikat dan malaikatnya. Apa dia? Wa an tu'mina dan bahawasanya mu engkau beriman. Beriman tadilah percaya. Percaya dengan hati, suluh dengan hati, kata dengan lidah, kemudian buat dengan anggota. Kerana malaikat dia tengok ni. Dia berlaku.
Malaikatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ni wajib kita bilangnya 10 lah. Iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Muka, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan dan Malik. Apa dah tak? Kemudian seterusnya beriman dengan kitab-kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa taala, wa kutubihi ay wa an tu'mina bi kutubihi ay bi kutubillah. Bahawasanya engkau beriman dengan kitab-kitab. Maknanya bila sebut kitab-kitab, maknanya bukan banyak. Lepas tu pula dia masuk kata musannif dalam makna kitab ni suhuf. Ada suhuf. Kita belajar kan dalam surah Sabis tu kita ngapa? Suhufi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Tu suhuf tu masuk dalam kitab juga. Nak tunggu kita ni sebut dah. Dia kata suhuf-suhuf Allah Ta'ala ni ada 104. Banyaklah dia kata Allah Ta'ala alam. Ada di antaranya hak sebut dalam Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian suhuf-suhuf Nabi Ibrahim dalam Quran, suhuf Nabi Musa disebut juga di sini dengan sumber-sumber yang diketahui oleh ustaz kita ni lah. Tunggu kita ni kitab Nabi Stish, ada Nabi Idris. Katanya Nabi Adam pun ada 10 suhuf. Suhuf ni maknanya kalamullah. Kitab ni apa makna kitab? Serupa kita terjemah makna Al-Quran tu lah. Cumanya Al-Quran dia ada al-mu'jiz wal muta'abbad bitilawatihi. Quran ni special dia mengandungi mukjizat. Quran itu sendiri bermukjizat, kemudian kita boleh baca dalam semaya. Muta'abbad tak, kita baca tu ibadah. Ada. Boleh baca dalam semaya. Kemudian nama suhuf, nama kitab, nama Taurat, nama Injil, nama Zabur, tak? Semua tu kalamullah, firman Allah belaka. Jadi kita kena percaya belaka. Nak percaya mana? Kalau kita tidak hidup zaman Nabi Adam, hak percaya kepada kalau Nabi bagi tahu kepada kita percaya. Sama telah kalau Quran royak kita percaya. Ingat, percaya tu bukan beramal situ tu. Percaya maknanya kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan firman-firmannya kepada Nabi-Nabi dan Rasulnya sebagai panduan kepada umatnya. Nak bergapo hak Tuhan suruh, bergapo Tuhan larang. Jadi melalui firman-firmannya yang bernama suhuf, yang bernama kitab. Dan Al-Quran namanya kitab, namanya banyaklah, Al-Furqan dan sebagainya. Tak, dia mengandungi. Cumanya akhir-akhir ni sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab lain sudah hilang, maka kita beramal dengan Al-Quran. Tak, beramal dengan Al-Quran. Kalau ada orang ngoti boleh mari Taurat ke Injil ke, tak boleh, kena beramal dengan Al-Quran. Walau bagaimanapun dari segi aspek akidah serupa ya, daripada suhuf Nabi Adam sampai Al-Quran Nabi Muhammad. Sebut tu suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Idris, Nuh, Saleh, siapa Nabi Ibrahim, siapa kitab Taurat, Injil, Zabur, semua tu Quran. Ada. Kalau bab akidah serupa je, iaitu percaya bahawa Allah itu esa, tidak bila. Allah tu tunggal, Allah tu satu, tak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau ada kata kau pergi dengan kitab langit juga kata dia Tuhan tiga, tak betul lah tu. Ubah dah. Dia kata Nabi kahwin kata Tuhan ni tiga. Dia tu sendiri pun Nabi tu pun dia pun Tuhan juga. Nabi Isa lah. Tak betul lah dah. Quran kata Nabi Isa kata aku ni inni Abdullah, aku pun hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi kitab. Ada. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah Taala menjadikan aku ni nabi. Tetapi adakah Nabi Musa mengajak umat dia kepada agama Yahudi? Tak, Islam. Adakah Nabi Isa mengajak umat dia kepada agama Nasrani? Tak, Islam. Semua bawa agama Islam dari segi akidah, syariat, hak boleh makan, hak boleh minum, hak mana nak menikah, hak tu berubah-ubah. Zaman Nabi ada nak menikah dengan orang lain, anak dia tu jahadanya, dia sama adik-beradik. Tu pun silang. Dipanggil syariat. Ada akhlak pun sama. Serupa, hak baik-baik semuanya Islam. Kita sebut dah minggu lepas. Ada. Cuma syariat saja yang berbeza. Akhlak hak comel,
Ada. Itulah akhlak Islam. Akhlak Islam. Jadi Nabi ni, kitab ni, tadilah kita kena percaya ada dalam Quran tu, semua kita kena percaya. Bahawa apa yang kita kena percaya, bahawa semua kitab-kitab Allah tu firman Allah, kalamullah. Semuanya menunjuk manusia ke jalan yang benar, dan semuanya menunjukkan kepada manusia sejak zaman berzaman tentang Allah, keesaan Allah, ketuhanan Allah. Dan rasul-rasul tu pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Itu kandungan kitab. Wa rusulihi ay wa an wa tu wa ur'ataf wa an tu'mina bi rusulihi ay rusulillah. Bahawasanya engkau beriman, percaya sungguh-sungguh, yakin tak dengan rasul-rasul Allah. Bukan rasul ya. Rasul-rasul maknanya banyak. Bila banyak tu kena bila, boleh bila. Ada dalam Quran dia sebut 25 nama-nama rasul. 5 daripadanya diberi gelaran dengan nama ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Siapa bagi nama Quran? Ulul azmi minar rusul. Kerana mendapat maknanya ujian yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah namakan mereka berlima itu sebagai maknanya nabi ulul azmi minar rusul. Isyarat. Kita putih sekat warusulihi dah. Kita sebut. Wallahu ta'ala alam wa ilmu wa atam.